Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. PDRM membuat keputusan dan mengumumkan satu perkara yang amat mengejutkan PAS di kala persiapan akhir untuk pilihan raya negeri. Polis di Raja Malaysia mengesahkan akan merakam keterangan daripada adun Kubu Gajah. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu yang telah dikongsikan beliau di dalam Facebook miliknya. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu mengenai pelantikan ahli Parlimen Seputi iaitu Teresa Hock sebagai pengerusi Felda. Ketua Polis Daerah Brickfields iaitu Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata, ahli Dewan Undangan Negeri adun Kubu Gajah itu dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Daerah IPD Taiping Selasa ini. Katanya dalam kenyataan itu, janji temu sudah dibuat untuk rakaman percakapan Khalil pada jam 10 pagi di IPD Taiping, katanya kepada Harian Metro. Harian Metro semalam melaporkan polis telah pun menerima laporan dibuat oleh Teresa Hock berhubung poster pelantikannya sebagai pengerusi Felda. Siasatan polis mendapati berita palsu itu berasal daripada laman sosial Facebook Khalil. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Okey, so di sini kita akan tahu nanti di mana asal sebenarnya poster itu. Adakah poster itu hanya akan hanya di repost, hanya diulang siar semula oleh adun daripada PAS ini, ataupun poster itu dicipta sendiri oleh beliau, ataupun ada orang admin atau sebagainya yang mencipta poster itu kemudian dipost oleh beliau. Dan nanti kita akan lihat, akhirnya nanti polis akan siasat juga siapakah yang pertama post poster palsu ini. Dan di sana nanti kita akan tahu kebenarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah ini adalah satu permulaan yang kurang baik di dalam kempen PRN daripada PAS? Dan adakah ini satu cabaran yang bakal akan dilalui oleh Pakatan Harapan, iaitu akan ada berita-berita yang dipost yang tak sahih, yang palsu. Dengan kata lain, mungkinkah ada fitnah lagi? Mungkin ada fitnah lagi kah selepas ini? Harap-harap tak ada. Dan kita ingin melihat kempen yang bersih tanpa politik terlebih-lebih sehingga adanya timbul yang disebut sebagai fitnah. Harap-harap tidak ada fitnah memfitnah, dan harap-harap semua yang dikeluarkan itu adalah fakta. Kerana rakyat ini, terutamanya orang daripada golongan sederhana yang berpendidikan sederhana, selalunya akan cepat untuk menerima semua. Dan kadang-kadang berita sebenar itu tidak dapat diterima semula. Jadi yang melekat di kepala adalah berita palsu, kerana mungkin tak sempat nak dapat berita sahih. Okey, so kita harap polis di Raja Malaysia dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan kita doakanlah semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang yang tidak baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya setelah lama menyepi, tak banyak bersuara sangat, akhirnya muda
Muda parti yang bosnya Syed Saddiq akhirnya muncul dengan satu keputusan pengumuman yang pasti mengejutkan. Muda mengumumkan akan bertanding secara solo di semua 6 negeri. Wow. Muda mengumumkan bahawa ia akan bertanding sendiri di semua 6 negeri pada pilihan raya PRN akan datang. Presidennya iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjelaskan bahawa mereka beranggapan dua blok politik sedia ada tidak mencukupi. Katanya Muda akan bertanding dalam PRN menggunakan kekuatan parti politik sendiri. Kata Syed Saddiq pada satu sidang media di Petaling Jaya pada hari ini. Pada Oktober yang lalu, Muda menyertai Pakatan Pilihan Raya dengan Pakatan Harapan untuk pilihan raya umum ke-15. Pada masa itu, Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata, Muda tidak dijadikan sebagai parti komponen kepada Pakatan Pembangkang pada ketika itu kerana ia memerlukan kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Sebelum itu, parti itu turut telah bekerjasama dengan DAP dan Amanah untuk pilihan negeri Johor pada 2022. Ketika disoal sama ada pergeseran dengan PH, ada kaitan dengan rundingan peruntukan kerusi, Syed Saddiq menafikan perbincangan seumpama itu berlaku antara gabungan itu dan Muda. Katanya, sebab itu Muda membuat pendirian untuk fokus kepada politik baru. Katanya, tiada guna kita diberi kerusi atau jawatan dalam kerajaan atau jawatan selepas pilihan raya negeri, tetapi kemudian perjuangan rakyat dilupakan, tambahnya. Syed Saddiq mengecam bekas sekutu mereka yang menurutnya mengingkari janji pilihan raya apabila memegang kuasa dengan menyatakan bahawa jika mereka mengekalkan mandat yang dicadangkan, Muda tidak perlu bertanding dalam PRN. Dia menjelaskan bahawa politik baru yang dibawa oleh Muda akan melangkaui parti dan akan berkisar kepada keperluan dan prinsip rakyat. Sementara itu, Syed Saddiq mendedahkan pengarah dan timbalan pengarah parti masing-masing iaitu Ketua Penerangan Lukman Long dan Exco Pusat Aini Hazikah. Dia juga berkata bahawa kempen politik Muda terutamanya akan bersifat maya, seperti menganjurkan siaran langsung dan sesi town hall dalam talian di media sosial. Bagaimanapun, tambah Syed Saddiq, masih ada usaha kempen di semua 6 negeri, iaitu di luar bandar tanpa sambungan internet. Syed Saddiq juga mengelak daripada mendedahkan status rundingan peruntukan kerusi dengan parti. Dengan menyebut butiran ini akan diumumkan secara berperingkat semasa tempoh kempen mereka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.